الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك أنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. لقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa adalah takut kepada Allah sebenar-benar takutnya kita kepada Allah. Di masa yang sama, sertai kita merasa kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "At-taqwa huwa khauful minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil." Takwa itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang ciptakan kita selaku hamba-Nya. Di masa yang sama, takwa juga kita kerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, sedia nak tunai segala suruhan itu. Di masa yang sama, segala perkara yang Allah melarangkan kita, mengharamkan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah sedia nak memalingkan, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang sama, tuan-tuan, takwa juga kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian Allah kepada kita walaupun sedikit. Kesihatan, harta benda, jenama-jenama yang Allah bagi kepada kita yang sementara ini, selagi kita reti untuk bersyukur dan redha di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selagi itulah kita digelar sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, takwa juga kita gunakan usia masa yang Allah bagi kepada kita gunakan tenaga yang Allah bagi kepada kita untuk kita membuat bekalan baik, amalan-amalan soleh sebagai bekalan hidup untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yaumala yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu yang kadang-kadang tak ada benda gapo nak garanti kita depan Allah Subhanahu wa taala. Kata kita selamat depan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kembali kepada Allah dengan hati yang lapang. Hadirin muslimin Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi wasiat khatib kepada hamba-hamba Allah, kita mengadakan sekarang pada hari bulan 21 Rejab dah. Bahkan hari bulan tersebut, suasana tersebut mengingatkan kepada kita untuk kita melangkahkan lagi kaki sebagai hamba yang sentiasa mengharap bulan-bulan yang akan datang, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selaku hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kecak nikmati ibadat dalam bulan Ramadan itu lagi akan datang. Khutbah, tajuk khutbah hari ini, kejatuhan ummah, kejatuhan Islam, apakah punca? Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikut PU Research Center, satu badan kajian dunia, dia mengatakan betapa peliknya kebesaran Islam di zaman sekarang. Bahkan dia menganggapkan
lebih kurang tahun 2070, dunia ini boleh melihat betapa ramainya orang memeluk agama Islam. Bahkan pada masa tersebut Islam boleh dikatakan jumlah yang menakluk agama ini ramai sekali dalam dunia. Tuan-tuan, itu bukan jumlah yang kita nak bangga. Walaupun betapa hebatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menarikkan hamba-hambanya untuk kenal Islam dan masuk Islam dengan agama Allah. Tapi yang kita nak bahas di sini, kalaulah jumlah Islam banyak, betapa hebatnya kalau banyak itu penuh dengan kualiti-kualiti Islam. Sedangkan Nabi SAW cerita dalam hadis yang diriwayat oleh Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, akhir zaman akan ada sekelompok manusia yang menyerang kumpulan-kumpulan manusia yang beragama Islam, yang mana mereka akan serang orang Islam di akhir zaman seolah-olah orang yang dahaga lapar hurung makanan tersebut. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adakah di zaman itu kita orang Islam sikit? Maka Nabi kata, la, tidak. Bahkan di zaman tersebut kita Islam ni ramai, jumlah yang ramai. Tapi ramai itu Nabi umpamakan ramai Islam kita di akhir zaman ini seumpama buih yang ada di laut. Banyaknya buih. Dan di masa yang sama, jumlah yang ramai ini Allah Subhanahu wa taala akan cabut sifat-sifat keberkatan, sifat-sifat kehebatan yang ada diri kita daripada hati orang-orang yang bukan Islam, supaya mereka tidak merasa gerung kepada kita yang Islam. Dan Allah akan gantikan di hati orang Islam itu, apabila keberkatan dicabut pada hati mereka, Allah gantikan dengan sifat ataupun dengan perangai al-wahan. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mal wahan? Wahai Rasulullah, apakah itu wahan? Nabi sebut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sifat wahan, perangai wahan itu yang akan ada akhir zaman umat kita sekarang. Walaupun kita rasa bangga sikit-sikit dengan jumlah kajian yang mengatakan kita umat Islam akan ramai sekali sutih dunia dalam dunia ini, tapi kualiti kita kurang, tuan-tuan. Bahkan ramai di kalangan kita yang Nabi sebut akan digantikan kehebatan yang pernah ada dalam hati kita, Islam yang pernah jadi jati diri kita, Islam yang pernah jadi agama kita, Allah yang kita menyaksikan dia adalah Tuhan kita. Sifat itu akan cabut pada akhir zaman, bahkan ditambah dengan al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita akan menghadapi sifat yang sayang kepada dunia dan betapa benci dan takut kepada mati, tuan-tuan. Betul lah Allah sebut pada ayat yang lain, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita ni akan kejar-kejar dunia, kejar-kejar harta benda, kejar-kejar pakak-pakak jenama yang Allah bagi sementara ini. Bahkan kita cur di kalangan kita, nunjuk dan memeneng, membadu di kalangan kita, dan tak kabarnya kita siapa-siapa di lubang kubur. Itulah kualiti yang saya nak maksudkan. Walaupun jumlah kita akan ramai di masa hadapan, tak ada guna kalaulah kualiti itu kosong, tuan-tuan. Sedangkan asas dunia ini, asas agama ini, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam Al-Quran, inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabb fa'budu. Sesungguhnya umat kamu adalah umat yang satu dan aku adalah Allah, maka beribadatlah kepada aku. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam adalah persatu padu, dan Islam melarang kita berpecah belah. Sedangkan Allah mengatakan jangan kita berpecah belah, sebab memecah belah itu akan melemahkan kita dalam agama ini. Bahkan apabila kita memecah belah, kelemahan timbul dan sifat wahan itulah diganti dalam hati kita. Bahkan di kalangan kita,
masa sekarang saya perhati, bahkan kita semua perhati bagaimanakah kehidupan kita seseorang Islam yang hanya mementingkan diri kita lebih pada orang lain. Bagaimanakah kita merasai tentang nasib-nasib orang lain, seperti mana Nabi ajar para sahabat dia untuk merasakan sifat orang lain lebih baik daripada diri sendiri lagi. Sedangkan Nabi juga SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan jamaah dan syaitan-syaitan akan bersama dengan orang lari daripada jamaah yang tersebut. Dengan masa yang ringkas tuan-tuan, sengaja saya petik tajuk ini, kejatuhan kita Islam apakah punca. Mungkin saya nak mengkhulasahkan kesimpulan 3 perkara pendek-pendek yang kita akan akid kesedaran kita kembali kepada Islam yang pernah menjadi agama yang hebat sekali dalam dunia ini di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuan-tuan, kita dapati bahawasanya jumlah yang ramai itu bukanlah tanda sebagai kita nak kuat di akhir zaman. Jumlah yang kuat, jumlah yang ramai itu bukanlah tanda kita nak kuat di akhir zaman. Sedangkan Islam memanggil kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah sebut kepada kita, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, dan jangan kita berpecah belah. Lihatlah kita hari ini tuan-tuan, bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah nasib kita. Adakah kita ambil ajaran Allah Subhanahu wa taala itu mai guna dalam hidup kita? Mungkin tidak lagi kesempurna tentang ambil ajaran Allah mai pakai dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kita kena sedar bahawasanya jumlah yang ramai bukan panggil tanda untuk nak garanti kita akan kuat di akhir zaman nanti. Bahkan Islam itulah, kesedaran kita terhadap Islam itulah, persatu paduan kita itulah boleh mengukuhkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, satu peradaban ataupun satu agama, satu bangsa akan runtuh oleh kerana banyaknya masalah dalaman. Tuan-tuan, tak cukup masa untuk saya nak kaji tentang masalah dalaman, tentang satu-satu perkara yang menjatuhkan kita umat Islam hari ini. Bagaimanakah tentang kesedaran anak-anak muda kita terhadap pengajian Islam? Bagaimanakah kesedaran anak-anak muda kita terhadap pengajian Islam? Kita rasa bangga apabila satu orang anak muda itu habis ataupun lulus dengan bidang-bidang pengajian berbagai, tapi di masa yang sama tak ada pun kesan-kesan Islam kepada diri mereka. Adakah bagi lagu ni kita nak bangga terhadap anak-anak muda Islam kita tuan-tuan? Di masa yang sama, betapa sikitnya kesedaran anak-anak muda sekarang untuk nak sungguh tentang pengajian Islam itu sendiri. Bagaimana pula sistem keluarga yang ada hari ini? Ramai keluarga-keluarga yang dipetik cara-cara membina keluarga dengan ajaran-ajaran ataupun konsep-konsep yang bukan Islam. Sedangkan konsep kekeluargaan, Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu hai manusia, orang yang buat baik kepada keluarganya, ahlinya, dan aku sebaik-baik di kalangan kamu yang baik dengan keluarga aku. Bagaimanakah sistem kekeluargaan kita yang membina? Adakah dasar Islam kita telah ambil guna dalam kehidupan kita? Di situlah kita boleh lihat selagi mana kita jauh dengan Islam dalam pentadbiran, dalam pendidikan, kita akan lihat betapa runtuhnya agama Islam dengan tangan kita yang berislam ini sendiri. Dan akhir sekali tuan-tuan, sedarlah kita, perbalahan, perpecahan tak ada menimbulkan faedah apa-apa untuk Islam ini pun. Bahkan dia semakin hari semakin melemahkan. Nabi SAW awal-awal praktik Nabi selepas dia menerima wahyu dan dia dibebas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah agama Islam ini secara keseluruhannya. Di antara yang Nabi buat, menyatukan ummah.
menyatukan ummah, tuan-tuan. Menyatukan ummah di antara yang Nabi buat, pengan hak Nabi buat, yang kita peracak sekarang kita boleh lihat dalam sejarah, iaitu Nabi telah buat perselisihan, pergaduhan, perbalahan yang ada di kalangan orang-orang muhajirin Mekah di zaman dulu dengan Ansar Madinah, yang mereka tak pernah kecek, penuh dengan perbalahan, perselisihan, tapi Islam mari dengan Nabi SAW. Nabi boleh berjaya mengeluarkan, membangkitkan persatu paduan yang timbul di kalangan ummah ini. Dan kita boleh lihat benar apa-apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, perbalahan, perpecahan tidak menimbul satu pun faedah untuk Islam. Sedangkan kita lihat Nabi SAW membina agama ini dengan jumlah yang bukan jumlah yang ramai. Tapi bagaimanakah kualiti yang kita lihat, tuan-tuan? Bagaimanakah jumlah Islam menghadapi peperangan Badar sebagai peperangan pertama Islam? 300 lawan 1000, tuan-tuan. Tengok segi jumlah Allah syirak Islam, tapi disitulah menunjuk bahawasanya persatu paduan itulah boleh melahirkan kemenangan. Lebih-lebih lagi satu peristiwa yang saya nak kongsi akhir khutbah ini, peperangan Yarmuk yang berlaku di dalam bulan Rajab ini yang kita duduk ni. Tentera Islam 36,000 orang, apakah lagi tentera Rom yang bukan Islam hampir 240,000 orang. Sore lawan ni, tuan-tuan. Tengok segi jumlah tu memang kalah. Tapi oleh kerana perpaduan, kesatuan ummah, para sahabat mereka bersatu padu sehingga menang Islam walaupun sore lawan ni. Di sini saya kembalikan mengakid kesedaran dalam khutbah bersama saya sendiri sebagai khatib dan juga kita semua selaku hamba Allah. Marilah kita sama-sama fikir kembali tiap-tiap generasi ummah manusia sampai masa dah kita nak kembali kepada ajaran Allah dan mengakidkan apa yang mereka dakwa kata Islam sekarang jatuh. Marilah kita kembalikan, menaikkan Islam itu dengan tangan kita orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa hadana ila sabilil huda wa wa'adal muttaqin bil jannatil ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib ingin memesan kepada diri sendiri dan kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama takut kepada Allah, tingkatkan iman kita yang Allah bagi kepada kita untuk tunjuk tingkah laku kita selaku hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah khutbah ini satu nasihat kecil-kecil untuk nak mengakidkan semangat kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pakailah kuasa yang Allah bagi kepada kita. Sama ada seseorang suami yang kena guna kuasa terhadap keluarganya, sama ada kuasa seorang imam yang kena guna kuasa terhadap penduduk-penduduk di bawah jaga orang-orang di bawahnya, dan lain-lain badai. Islam sokong kita bersatu padu walaupun kita berbagai-bagai bidang pekerjaan dalam kehidupan kita. Begitulah Islam menyeru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbagai-bagai hijau atas muka bumi yang Allah bagi kepada kita, tapi yang pertama yang kita kena menyatukan iaitu Islam adalah agama kita. Allah adalah Tuhan kita. Ketakwaan itu adalah kunci yang satu-satunya penting untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, marilah kita sama-sama selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah
mengenalkan kita Islam, iman kita ada kepada Allah. Bagaimana tak boleh bayangkan tentang nasib kita akhir zaman, sedangkan Nabi lah sebagai contoh teladan yang kita kena kembali untuk kita nak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah dan juga para malaikat sentiasa selawat di atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.